Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling aku setuju. Tak pernah ada sehebat ini kenyataan daripada Akmal Saleh. Baru-baru ini tular di media sosial tentang satu peniaga yang tak nak jual jagungnya kepada satu bangsa tertentu. Ini menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Dan ia juga menimbulkan ketakutan kepada kita. Inilah sebabnya kenapa ahli-ahli politik jangan bermain api, jangan bermain dengan sentimen kaum maupun agama. Tetapi kecenderungan kebelakangan ini, ahli politik tak kiralah pembangkang kekerajaan, suka sangat bercakap tentang isu agama dan juga isu bangsa. Dan akhirnya, apa yang jadi? Rakyat terikut-ikut. Rakyat menjadikan ahli-ahli politik sebagai teladan, suri teladan kepada banyak perkara berkaitan dengan agama dan bangsa. Bayangkan saja, gara-gara terikut-ikut pengaruh daripada YB-YB yang tak tahu malu ini, yang menggunakan menunggang isu agama dan juga isu kaum, akhirnya rakyat menjadi pengikut seperti itu juga. Sehingga kan ada penjual hanya jual jagung atau jual sate, tapi tak berani atau tak mahu sengaja berani bermain isu perkauman, tak mahu jual kepada satu bangsa yang lain. Bukankah perkara itu adalah perkara yang kita kata merugikan negara kita sendiri? Percikan api telah mulai terhasil sehingga ada yang sanggup tak mau jual kepada bangsa lain. Bayangkan kalau itu menular kepada bangsa-bangsa yang lain pula. Hanya jual kepada bangsa tertentu, tak nak jual kepada bangsa tertentu. Bukankah itu satu perkara yang menakutkan? Itulah permulaan yang harus dihentikan dengan segera. Dan Anda tahu siapakah ahli-ahli politik yang begitu taksub sangat nak bermain menunggang isu agama dan politik. Hari ini saya sangat setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Akmal Saleh. Ini kali pertama Akmal Saleh memberikan buah fikiran yang saya rasa patut didengar oleh semua pihak. Kata Akmal Saleh, penjual jagung resis perlu tindakan. Tak guna mohon maaf, kata Akmal. Nah, tak tahu siapa penjual jagung resis ini. Itu yang mahu diketahui. Tindakan menghina antara kaum perlu dikenakan tindakan undang-undang, kata Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh. Menerusi satu kenyataan di media sosial, dia yang juga adalah Adun Merlimau berkata, tindakan seumpama itu tidak boleh dibiarkan dengan hanya berakhir dengan memohon maaf sahaja. Tak kira siapa pelakunya, tindakan undang-undang perlu dikenakan agar menjadi pengajaran kepada pihak yang lain, kata beliau. Kalau tidak, budaya sebegini yang buat dulu, lepas tu minta maaf akan semakin berleluasa dan semakin mudah golongan-golongan ini terlepas, katanya. Mengulas tentang buat dulu, baru minta maaf, ini sesuatu yang harus dihentikan, terutama perbuatan memfitnah. Banyak pihak YB-YB sekarang sudah biasa. Buat dulu, fitnah dulu, baru minta maaf. Kononnya dialah paling hero, akhirnya disaman, dia kata, aku akan lawan. Tapi akhirnya minta maaf. Itu yang sedang berlaku dan harus dihentikan dengan segera. Yang tular baru-baru ini ialah penjual jagung keluar kenyataan resis mohon maaf kepada kaum India. Rupa-rupanya perkara itu berlaku apabila ada penjual jagung menulis dalam satu keratan ini, sorry, ini jagung tiada jual sama orang, tertulis di sana. Akhirnya apa yang berlaku ianya menjadi tular dan menjadi buah mulut perdebatan netizen dalam ruangan media sosial. Hujung minggu lalu, satu rakaman video tular di media sosial. Selepas seorang penjajah tepi jalan didapati meletakkan notis berunsur perkauman di atas meja yang digunakan untuk menjual jagung bakar. Insiden tersebut dikatakan berlaku di kota warisan Sepang dengan penjajah terbabit meletakkan notis berbunyi,
Sorry, ini jagung tiada jual sama orang keling. Perkataan keling merupakan istilah menghina yang digunakan terhadap masyarakat India. Video itu mengundang rasa berang berbagai pihak yang mahu tindakan segera diambil. Sementara itu, dalam satu rakaman video yang disiarkan oleh Estro Awani, penjual jagung yang meletakkan papan tanda berunsur perkauman itu tampil memohon maaf atas kesilapannya itu. Namun demikian, ianya sudah nasi sudah menjadi bubur. Tiada lagi maknanya kalau sudah lakukan barulah memohon maaf. Nak ditanya di sini ialah dari siapa unsur pengaruh sehingga beliau sanggup dan berani menulis kenyataan berunsur perkauman tersebut. Itu yang paling kita nak tahu. Dari mana dia dapat kekuatan, dari mana dia dapat idea, pengaruh dari siapa orang atau lelaki itu berani menulis kenyataan perkauman itu. Beliau yang dikenali sebagai Abdul Aziz Musa berkata, perbuatan itu sama sekali tidak berniat untuk menghina kaum India. Jadi, buat apa dia tulis begitu? Yang paling ditakuti kalau nanti jadi ikutan pula oleh orang lain atau dibalas oleh orang lain, itu paling ditakuti. Menurut Abdul Aziz, saya sebagai peniaga kecil akui poster itu menyinggung perasaan, perkataan tidak elok. Saya mengaku bersalah dan saya minta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kaum India, katanya. Saya minta kerjasama kepada pembeli untuk sokong peniaga. Benda ini berlaku tanpa niat. Saya tidak sangka jadi begini. Ini tanpa kesedaran dan perbuatan saya ini memang salah. Sekali lagi saya mohon orang India, Cina, Melayu maafkan saya, kata beliau. Permohonan maaf itu dibuat pada malam semalam di Sepang melalui pertemuan diatur pemimpin kawasan rukun tetangga KRT yang menjadi pengantara dalam menyelesaikan polemik ini agar perpaduan negara kekal harmoni. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini hari ini menulis, nasib lakau kata, sila Dr. Akmal buat laporan polis tangkap peniaga resis. Menteri Perpaduan tak boleh pakai makan gaji buta, kata beliau. Nah, jadi beranikah Akmal Saleh buat laporan polis terhadap pembuat tersebut, pelaku tersebut? Kerana kata nasib lakau, Menteri Perpaduan tak boleh pakai makan gaji buta, katanya. Green Cita kata, biar betul Akmal, kenapa kamu tidak suruh boikot peniaga ini? Lihatlah keterangan orang ini, dia cakap dia tak tahu perbuatan dia ni boleh jadi begini dan tidak ada niat. Betulkah tiada niat, kata Green Cita. Kalau bukan kerana kena orang hantam panggil orang India keling, dia tak tahu ini salah. Rendah betul IQ-nya orang ini di mana langsung tidak tahu menghina kaum lain adalah salah. Segelintir orang berani buat kenyataan resis adalah kerana orang politik sendiri pun buat macam itu. Itulah orang lain pun berani buat, katanya. Orang politik sepatutnya jadi teladan kepada semua rakyat supaya rakyat tidak terikut-ikut budaya. Tidak sihat sesetengah orang politik. Dalam hal ini, orang politik harus bertanggung jawab. Juga kerana mereka sendiri pun hina kaum lain. Contohnya, kata beliau memberikan contoh kepada artikel di Sinar Harian. Kalau orang politik berani hina kaum lain, itulah rakyat pun terikut-ikut budaya songsang ini. Tak kira bangsa apapun bersifat resis memang salah. Orang ini meminta maaf pun dah tak berguna lagi kerana nasi sudah jadi bubur. Tindakan harus diambil dan orang politik janganlah nak temberang nak jadi hero atas perkara ini. Orang politik sendiri kena berubah dulu, kata beliau. Harimau satu kata, harap ada tindakan tegas. Greg Kancil kata, sandiwara wayang kulit. EKJ kata pula, ialah kamu tu lagi teruk, tak pernah minta maaf walaupun dah buat kerosakan lebih teruk, kata EKJ. Siap bergambar dengan pedang, tak apalah, tak apa boleh buat. Tapi apa boleh buat, kerajaan Madani tak cukup kuat untuk ambil tindakan, kata EKJ. Akmal ni bagi saya sebaris level dengan pemimpin-pemimpin PAS yang hipokrit dan pandai memanipulasi isu-isu perkauman untuk kepentingan diri, kata EKJ. Manusia yang tak layak diangkat sebagai pemimpin, katanya lagi.
Kotaro Minami kata, hahaha, bila si ketam nak mengajar yang lain berjalan lurus, kamu macam mana, kata Kotaro Minami. Tak mau minta maaf atas kesalahan kamu selama ini? Dasar hipokrit, meluat tengok, kata Kotaro Minami. Sami Velu pula kata, haha, lakonan Akmal dah mula. Atas akta mana nak diambil tindakan, tak payah nak tunjuk hero lah, kata Sami Velu. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.